Etika terhadap alam sekitar bukan perkara baru. Ia telah wujud dan disemai dalam setiap peradaban manusia. Semakin tinggi kebergantungan kepada alam sekitar, semakin tinggi tahap etika terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Suhardi and Partners akan mengupas isu dan persoalan berkenaan etika terhadap alam sekitar. Kita ikuti kupasannya di sini. Secara literal, Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan alam sekitar sebagai keadaan alam sekeliling yang meliputi semua pengaruh luaran. Manakala, undang-undang mendefinisikan alam sekitar sebagai faktor-faktor fizikal bagi kawasan di sekeliling manusia, termasuk tanah, air, udara, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan faktor sosial. Etika alam sekitar membincangkan tentang nilai bagi menjustifikasikan tindakan manusia, sama ada yang diambil itu baik atau buruk ke atas alam sekitar. Justru, tindakan yang memudaratkan adalah tidak beretika. Etika terhadap alam sekitar di Malaysia telah diselaraskan melalui Dasar Alam Sekitar Negara dengan meneruskan kemajuan dan kualiti hidup menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari. Alam sekitar ini adalah tanggungjawab manusia kerana manusia dapat menggabungkan nilai tradisional yang membahaskan perilaku manusia dengan pengetahuan sains moden yang mengkaji hukum alam sekitar. Ianya adalah sesuatu yang semula jadi kerana sifat manusia itu sendiri yang memerlukan interaksi secara harmoni dengan alam. Namun, sebaliknya yang berlaku. Saban hari kita mendapat berita tentang pencemaran alam sekitar, pembangunan yang tidak mengikut ketetapan hingga menyebabkan berlakunya bencana alam. Bahkan kita juga dapat melihat bagaimana keadaan di sesuatu kawasan yang tidak terurus dengan pelbagai pencemaran. Justru, objektif kajian ini adalah seperti berikut. Konsep etika alam sekitar, faktor-faktor penyumbang kepada kepincangan etika, kesan-kesan kepincangan etika, dan cadangan penambahbaikan. Tugasan ini penting kerana menjaga kelestarian alam itu adalah tanggungjawab kita dan kita akan sentiasa bergantung padanya. Selain itu, penghayatan etika terhadap alam sekitar yang tinggi dapat memelihara flora dan fauna untuk manfaat generasi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Halimi bin Mak Saleh. Konsep etika alam sekitar menurut peradaban. Tamadun dahulu membina etika dalam masyarakat dengan memperkenalkan undang-undang yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Antara peraturan yang mula-mula wujud adalah Kod Hammurabi yang dikuatkuasakan oleh Raja Babylon dengan mengandungi 282 undang-undang. Perkara ini secara tidak langsung telah mendidik masyarakat beretika. Peradaban utama terhadap alam sekitar. Menurut Islam, ialah sebuah agama yang lengkap, syumur, iaitu menyeluruh, yang telah diajarkan semua perkara daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia supaya manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah ialah manusia yang dicipta untuk menjadi penguasa supaya dapat mengatur semua yang ada di bumi seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, hutan, air, sungai, gunung dan laut. Islam menganjurkan hubungan yang betul di antara Tuhan, manusia dan alam sekitar, maka tidak wajar manusia mengabaikan tanggungjawab yang telah diberikan.
Agama Kristian juga merupakan salah satu agama dunia yang juga sentiasa menitik beratkan tentang etika dalam penjagaan alam sekitar, sama seperti agama-agama yang lain yang mempunyai perspektif yang berbeza dalam menjaga alam sekitar. I.M. Bradley menyatakan bahawa dalam agama Kristian terdapat beberapa elemen agama Kristian tradisional sifat yang wujud semata-mata untuk faedah manusia, yang berasal dari perintah Allah kepada Adam untuk mempunyai kuasa atas seluruh ciptaan. Berdasarkan ajaran Buddha pula, ianya menekankan bahawa alam semesta merupakan ciptaan yang wujud disebabkan oleh perkara-perkara sebelum ini. Melalui fahaman Buddha turut dinyatakan sangkata dharma yang bermaksud ada, tidak mutlak dan berubah. Selain itu, ajaran Buddha juga menyatakan bahawa alam semesta adalah sebagai satu proses kejadian. Proses kejadian yang dimaksudkan ialah arus perubahan daripada satu keadaan atau fenomena kepada keadaan yang lain yang sentiasa berlaku. Menurut agama Hindu, penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan seluruh alam semesta ditentukan oleh kuasa pencipta. Malahan seluruh alam semesta yang meliputi bumi, langit, daratan, lautan dan kepelbagaian kehidupan dan komponen-komponen alam tabi'i yang lain berada di bawah kuasa Tuhan. Konsep Advaita menganggap alam semesta adalah kudus, iaitu mempunyai sifat ketuhanan yang terdiri daripada doktrin non-dualism. Melalui konsep ini, mereka mengajar penganutnya untuk memuja tumbuh-tumbuhan seperti pokok, di mana pokok merupakan simbol kepada kepelbagaian sifat ketuhanan, ditambah lagi dengan setiap pokok mempunyai dewanya tersendiri. Agama Hindu juga menganggap kawasan hutan juga merupakan kawasan kediaman bagi Dewa Krishna, di mana penganut agama Hindu dilarang untuk menebang pokok di kawasan hutan. Konsep etika alam sekitar di Malaysia sebelum kolonial. Nilai etika alam sekitar telah wujud sekian lama seiring dengan kewujudan manusia. Walaupun tiada rekod akademik yang menunjukkan kod-kod etika telah diamalkan oleh masyarakat kuno, namun interaksi yang wujud antara alam dan manusia cukup melambangkan telah wujud nilai etika pada zaman tersebut. Contohnya, kepercayaan dalam masyarakat animis telah mencorakkan nilai etika mereka terhadap alam sekitar. Mereka sangat menghormati alam sekitar dan sentiasa sedar akan akibat buruk yang menimpa jika mereka bertindak zalim terhadap ekosistem persekitaran mereka. Masyarakat era sebelum kolonial dikatakan sebagai masyarakat yang bergantung hidup kepada hutan dan persekitaran semula jadi luar bandar dengan menjalani kegiatan ekonomi secara diri seperti pertanian, memburu dan mengumpul hasil hutan serta menangkap ikan. Konsep etika alam sekitar di Malaysia zaman selepas kolonial. Selepas era kolonial, pertumbuhan ekonomi di Malaysia berubah dengan ketara. Semua ini adalah hasil kehebatan sains dan teknologi sehingga mampu menciptakan pelbagai mesin, tentera, kenderaan, bangunan tinggi dan prasarana lain yang mempunyai ciri-ciri kemodenan. Revolusi industri sebagai waktu bermulanya pengeluaran produk secara besar-besaran membabitkan perubahan drastik secara meluas terhadap ketinggian ciptaan teknologi mesin pengeluaran barangan di sektor perkilangan bagi menggantikan sistem berasaskan penggunaan tangan manusia. Suasana ini turut memberi rangsangan terhadap sistem pengangkutan, seterusnya mempermudahkan proses kelangsungan hidup manusia. Melalui peningkatan hasil sesuatu produk atau barangan, didapati semakin banyak bahan mentah dari sumber alam telah digunakan tanpa digantikan semula, sehingga kekurangan sumber alam menjadi semakin dirasai. Assalamualaikum, saya Fazida Joseph. Selanjutnya saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kepincangan penghayatan etika terhadap alam sekitar, di mana ianya melibatkan 3 faktor utama, iaitu pertama, kurang kesedaran terhadap kepentingan menjaga kebersihan di kalangan masyarakat. Yang kedua, kurangnya penekanan dari pelbagai pihak terhadap kesedaran beretika
terhadap alam sekitar. Ketiga, kurangnya sistem pendidikan secara formal. Faktor pertama adalah kerana kurangnya kesedaran terhadap kepentingan menjaga kebersihan di kalangan masyarakat. Faktor ini terjadi kerana ketiadaan rasa tanggungjawab segelintir masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Dengan ketiadaan rasa kebertanggungjawaban ini, selalunya menjurus kepada sikap atau budaya suka membuang sampah merata tempat. Ini juga terjadi kerana penguatkuasaan yang lemah. Ajaran Islam itu sendiri sangat menekankan bahawa manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi" dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman lagi yang bermaksud, "Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi" dalam surah Al-Asy'ara ayat 1. Selanjutnya, faktor kedua adalah kerana kurangnya penekanan dari pelbagai pihak terhadap kesedaran beretika terhadap alam sekitar. Walaupun jelas kepentingan menjaga alam sekitar, namun penekanan pelbagai pihak tentang masalah alam sekitar masih lagi terlalu rendah. Menurut Zurina dan Nurjan pada tahun 2003, kesedaran masyarakat dalam mengatasi masalah alam sekitar yang hampir kepada mereka juga terlalu minimum. Ini meliputi tahap amalan masyarakat umum terhadap alam sekitar. Kesedaran datangnya dari individu itu sendiri terlebih dahulu. Contohnya, amalan memproses lebihan makanan untuk dibuat baja dan mengelak penggunaan beg plastik. Seperti mana yang kita tahu, negeri Selangor adalah negeri pertama yang menyokong kempen Say No to Plastic Bag yang diterajui oleh Tengku Zatasha Sultan Sarafuddin Idris Shah. Faktor terakhir adalah kerana kurangnya sistem pendidikan formal. Pendidikan secara formal merupakan satu cara yang paling baik bagi memupuk semangat menyintai dan menghayati etika terhadap alam sekitar yang bersih dan sihat bagi kegunaan generasi masa kini dan juga generasi masa hadapan. Menurut Retton 1998, perubahan dalam polisi awam seperti menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, program kita semula dan sebagainya adalah tidak memadai. Oleh sebab itu, pendidikan secara formal di sekolah-sekolah adalah wadah penting bagi pembangunan lestari dalam membina kesedaran. Bab 36 dalam Agenda 21 yang disetujui oleh pemimpin-pemimpin dunia dalam Deklarasi Rio de Janeiro 1992 menyebut dengan jelas peranan pendidikan dalam merangsangkan kesedaran awam tentang alam sekitar, iaitu education including formal educations, public awareness and training should be recognized as a process by which human being and society can reach their fullest potential. Education is a critical for promoting sustainable development and improving the capacity of the people to address environment and development issue. Kesan kebincangan etika terhadap alam sekitar. Namun, hakikatnya penerapan etika dalam peradaban pelbagai budaya ini tidaklah seindah yang disangka. Acap kali mudarat berlaku ke atas alam sekitar yang memberi kesan terus kepada manusia, flora dan fauna, hasil dari kebincangan etika manusia terhadap alam sekitar. Berikut merupakan beberapa kesan hasil dari kebincangan etika terhadap alam sekitar. Kesan yang pertama adalah berlakunya jerebu. Di atas dasar sifat tamak manusia di dalam mengaut keuntungan tanpa penerapan etika terhadap alam sekitar yang baik boleh memberikan kesan buruk, iaitu berlakunya jerebu. Kegiatan pembakaran secara terbuka berkaitan pertanian serta bagi memenuhi keperluan pembangunan dan pembinaan kawasan pendapatan merupakan punca kepada berlakunya jerebu. Apabila partikel-partikel kecil yang wujud di udara dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok disebabkan jerebu, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar. Selain daripada menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi, partikel-partikel halus ini boleh membahayakan kesihatan seperti terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk,
terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, mata terasa pedih dan berair dan kerap bersin, kulit badan terasa gatal-gatal dan juga terasa sakit dada. Kesan keduanya adalah kemudaratan terhadap sumber keperluan asas manusia serta flora dan fauna. Akibat daripada kebincangan etika terhadap alam sekitar, ianya juga boleh menjejaskan sumber keperluan asas manusia seperti air. Akhir-akhir ini, kerap berlaku gangguan bekalan air di negeri Selangor yang berpunca daripada pencemaran sungai. Sikap manusia yang tidak bertanggungjawab serta tiada etika yang baik terhadap alam sekitar dengan melupuskan bahan cemar ke dalam sungai telah mengakibatkan pencemaran air sumber mentah. Selain daripada itu, aktiviti melupuskan bahan cemar ke dalam air boleh memberi kesan terhadap kitaran makanan dengan mempengaruhi dan meracuni hidupan-hidupan di sungai dan tasik seperti ikan, rumpai air, burung dan hidupan lain. Seterusnya, bahan-bahan cemar ini turut merosakkan dan mencemarkan hidupan dan keadaan air itu sendiri. Justeru, ianya boleh menyebabkan keindahan dunia pada masa kini terjejas. Keadaan air tidak kira laut maupun sungai yang berbau busuk akibat daripada bakteria-bakteria daripada bahan cemar yang dibuang ke dalam air mewujudkan keadaan yang tidak selesa kepada manusia dan juga hidupan lain di dunia ini. Yang ketiga, kesan kepincangan etika terhadap alam sekitar boleh mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Hakisan tanah berpunca daripada aktiviti manusia di dalam melakukan penggondolan bukit, aktiviti meretakan tanah bagi tujuan pembangunan tanpa mengira kesan mendatang, serta pembelakan yang tidak terkawal menyebabkan tiada akar tumbuhan yang dapat mencengkam tanah daripada runtuh. Disebabkan kepincangan etika terhadap alam sekitar juga, pembinaan pembangunan yang rancak serta tiada pemantauan cerun oleh pihak tertentu boleh mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Kebiasaannya, kegagalan cerun atau tanah runtuh akan meragut nyawa manusia serta memusnahkan harta benda. Selain daripada hakisan tanah, semata-mata di atas dasar sifat ingin menunjukkan kehebatan memiliki senjata yang kuat, kepincangan etika terhadap alam sekitar di dalam menjalankan ujian senjata nuklear juga boleh mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Ujian senjata nuklear sememangnya tidak memberikan manfaat kepada manusia, malah ianya boleh memberikan kesan yang buruk kepada manusia. Apabila senjata nuklear diletupkan, udara di sekitarnya mengalami panas yang tinggi diikuti dengan penyejukan yang agak cepat. Keadaan ini menyebabkan pengeluaran sejumlah besar oksida nitrat. Oksida ini dibawa ke permukaan atmosfera di mana ianya akan mengurangkan lapisan ozon. Ozon diperlukan untuk menyekat sinaran ultraviolet berbahaya daripada sampai ke permukaan bumi. Justeru, ianya boleh menyebabkan manusia terdedah dengan sinaran berbahaya lalu mengundang kepada penyakit yang tidak diingini. Walaupun dapat kita lihat bahawa ujian senjata nuklear tidak memberikan manfaat kepada manusia, disebabkan kepincangan etika terhadap alam sekitar oleh manusia, ujian senjata nuklear ini tetap dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, Korea Selatan mengesahkan terdapat kesan radioaktif gas xenon yang berpunca daripada ujian nuklear yang dijalankan oleh Korea Utara. Seterusnya adalah berkenaan dengan pendekatan di dalam meningkatkan penghayatan etika terhadap alam sekitar. Manusia adalah sebahagian daripada makhluk ciptaan Allah dan mempunyai hubungan yang rapat dengan alam sekitar di sekeliling kita. Seharusnya kita mempunyai tanggungjawab untuk mengurus serta memelihara bumi dengan sebaik mungkin. Jadi, sebagai manusia, kita seharusnya mengambil setiap langkah yang perlu untuk memastikan alam sekitar kita terus terpelihara supaya generasi yang seterusnya dapat sama menikmati keindahan alam ciptaan Allah ini. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 38 iaitu, dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu
tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa kita mempunyai tanggungjawab untuk memelihara alam. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesedaran terhadap alam sekitar. Antaranya ialah melalui kempen kesedaran oleh pihak berwajib terhadap masyarakat. Pihak kerajaan melalui badan kerajaan sepatutnya seharusnya meningkatkan program kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Ini ialah kerana sebagai pihak yang bertanggungjawab mentadbir negara, mereka mempunyai tanggungjawab untuk membuka mata masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Terdapat pelbagai kempen yang dapat dilakukan seperti Cintailah Sungai Kita, dan seharusnya masyarakat dapat didedahkan tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan juga cara-cara supaya mereka dapat menjaga alam sekitar mereka. Dengan ini, masyarakat dapat berjimat cermat serta dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dalam kempen alam sekitar ini juga, aktiviti-aktiviti seperti penanaman pokok dan membersihkan kawasan-kawasan yang kotor boleh dijalankan. Penanaman pokok bunga bukan sahaja dapat mencantikkan alam sekitar, tetapi dapat mengembalikan semula kehijauan sesuatu tempat serta dapat memutihkan betapa pentingnya tempat hijau di muka ini. Antara ruang untuk mengadakan kempen ini ialah melalui media massa. Media massa ini termasuklah televisyen, radio, telefon bimbit, komputer serta surat khabar. Pada hari ini, media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Media massa kini perlu lebih banyak memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran alam sekitar. Pihak-pihak wajib juga sepatutnya perlu menegakkan isu-isu pencemaran ini dengan lebih luas di jaringan-jaringan internet kerana masyarakat kini lebih banyak menggunakan media tersebut berbanding media-media lain. Seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat. Penguatkuasaan yang tegas perlu diambil oleh semua agensi yang berkaitan bagi melindungi alam sekitar dalam negara kita. Dasar ini, negara kita dikejutkan dengan pendedahan pelbagai isu yang berkaitan dengan pelbagai insiden pencemaran yang berlaku di dalam negara. Contohnya seperti yang berlaku di Pasar Gudang Johor, serta pencemaran air sungai yang acap kali terjadi di Selangor yang mencemarkan sumber air bagi masyarakat, yang akhirnya menyebabkan masyarakat sendiri terkesan apabila mereka tidak mendapat bekalan air selama beberapa hari. Tidak lupa juga pada kes-kes pencubuan hutan simpan yang di mana mereka telah mencuri balak seperti yang berlaku di Kelantan serta Kedah. Isu pencemaran alam sekitar yang tidak boleh dipandang ringan oleh semua pihak. Adalah penting supaya proses penguatkuasaan terhadap undang-undang sedia ada diambil serta mana-mana pihak yang tidak bersalah melakukan aktiviti yang merosakkan alam sekitar mestilah dihukum dengan sewajarnya. Seterusnya ialah melalui pendidikan yang komprehensif. Pendidikan di sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk minat masyarakat sedari kecil untuk menjaga alam sekitar. Dasar dan program sedia ada berkaitan dengan kelestarian alam sekitar perlu mengikut rentak dan beragam golongan milenial bagi memastikan mereka turut terbabit secara aktif dalam isu alam sekitar. Penambahbaikan infrastruktur. Dalam usaha untuk memastikan alam sekitar terus terjaga, teknologi terkini seharusnya digunakan pakai seperti kit pemeriksaan sampel air pantas. Tidak lupa juga penggunaan alat yang dapat mengukur zarah pada 2.5 mikron dan alat pembacaan pengukur kabut bagi bacaan indeks kecepatan udara IPU. Proses pemantauan ini dapat lebih mudah dilakukan jika kita menggunakan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV membuahkan hasil.